billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung kuliah daripada minggu lepas, makanan sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita sampai ayat 5 daripada surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibah. Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makan yang baik-baik, jangan yang buruk, yang kotor, restoran kotor ke apa benda yang buruk-buruk yang datangkan keburukan, ke gula banyak sangat ke benda ke bentuk ke nama ke hotdog ke. Kalau boleh elakkan bagi orang beriman akan elakkan. Kadang tai ayam, tai itik, siput babi, nama-nama yang itu kita. Allah perintahkan kamu makan yang halal lagi baik. Faham? Tengok kita sambung ayat 5. Sembelihan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagi kamu dan makanan kamu halal bagi mereka. Menyambung kuliah lepas. Semua benda binatang yang diharamkan. Tadi kita tengok sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah halal bagi kamu dan sembelihan kita halal bagi mereka. Alright. So ayat ini adalah ayat yang jelas. Sembelihan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah halal bagi kita. Alright. Bagi orang-orang Malaysia ni kebanyakan tak keluar sangat, jadi tak biasa barangkali. Tapi bagi orang-orang Islam yang ada di Europe, di banyakkan daripada New Zealand ke benda, dia orang dah faham dah bahawa sembelihan orang Yahudi dan Nasrani memang Allah halalkan untuk kita makan. Jangan kamu nak mengharamkan ini. Sebab daripada dulu dan sekarang adalah sama. Al-Quran ini, panduan ini turun zaman Nabi. Zaman Rasul, orang Yahudi pun dah sebahagiannya yang bengong, orang-orang Kristian pun sebahagian yang bengong. Nanti kita sampai surah atau Al-Maidah ini, telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahawa Isa itu adalah salah satu daripada 3 Tuhan. Jadi semasa zaman Nabi, orang Kristian pun dah bengong macam sekarang. Ayat 30 daripada surah At-Taubah, orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Uzair itu anak Allah dan orang Nasrani mengatakan bahawa Isa itu anak Allah. Mereka meniru-niru kaum yang sebelum mereka. Berarti zaman Nabi macam sekarang ini, bahawa orang-orang Yahudi dah mula sebagian bengong, sebagiannya, dan orang Kristian pun ada yang bengong Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Jadi peraturan bahawa sembelihan orang Yahudi dan Nasrani ini halal adalah halal daripada Rasul zaman sekarang, dan Al-Quran ini masih berlaku. Peraturan itu tetap halal sehingga hari kiamat. Faham? Alright? Jangan nak pertikaikan Alkitab sekarang tak sama dulu. Memang tak sama, tapi peraturan ini zaman Nabi masih sudah bengong. Right? Halal mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di kalangan ahli kitab sebelum kamu. Halal kawin wanita yang menjaga kehormatan di kalangan orang-orang yang beriman. Ini bagi orang beriman, pilih ini dulu, wanita yang menjaga kehormatan dari golongan orang yang beriman. Cari ini dulu. Ini yang penting. Siapa-siapa orang beriman, ini panduan orang beriman, orang yang tak pernah baca Quran atau tak iman, tak masuk campur, tak masuk urusan ini. Panduan memilih isteri, cari yang menjaga kehormatan dulu dan yang beriman. Susunan ayat, kehormatan dan beriman, berarti kehormatan itu lebih utama. Sudah tentu iman itu perlu, tetapi menjaga kehormatan itu lebih utama. Ada orang yang beriman tapi tak menjaga kehormatan, jangan ambil. Ramai yang tahu bahawa sembahyang itu wajib, tapi dia tak sembahyang. Ramai dia tahu bahawa menutup aurat itu wajib, dia iman dia ada, tapi tak beramal. Orang ini tak masuk. Cari perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan beriman.
cari perempuan ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang menjaga kehormatan di kalangan mereka. Berarti kalau seorang laki nak cari istri, ataupun kamu nak carikan istri untuk suamiku, istri Nabi pun tak buat gitu okey. Carikan yang menjaga kehormatan, kemudian yang beriman. Kalau tak ada, jangan cari orang yang beriman tak menjaga kehormatan, yang terkinja-kinja pakai barut sana sini, yang kerja gaji arpu kamu benda yang ini nilai kamu sendiri. Ada panduan daripada Al-Quran mengenai akhlak orang yang beriman. Antaranya, arahkan mereka melabuhkan tudungnya sehingga paras dada. Ada panduan kan? Wahai Nabi, arahkan istri-istri kamu dan anak-anak kamu, istri yang beriman, melabuhkan jilbabnya. Berarti biasa menutup aurat, tidak menutup tubuh badan. Kan ada panduan. Panduan kepada istri-istri Nabi, janganlah kamu membuat kata-kata dengan keadaan tunduk, mau kata-kata yang baik. Kenapa? Ini kadang-kadang orang kata perempuan gedik. Abang duduk kat mana ya? Abang kat mana ni? Apa rumah sana? No. Perempuan yang menjaga aurat itu panduan ada di dalam ada tanya encik duduk mana encik? Okey. Encik duduk rumah abang kat sana. Abang dah duduk. No. Tak penting. Itu pun gedik, cari orang yang panduan, itu panduan dia. Alright. Tapi kalau tak jumpa, tengok. Kalau tak jumpa, berkahwin perempuan yang menjaga kehormatan daripada Yahudi dan Nasrani itu lebih baik daripada berkahwin orang yang mengaku Islam, orang Melayu ke orang yang mengaku Islam tetapi tidak menjaga kehormatan. Sebab ayat ini jelas, dihalalkan kahwin dengan perempuan yang menjaga kehormatan di kalangan orang beriman, dan perempuan menjaga kehormatan di kalangan orang ahli kitab sebelum kamu. Tapi kalau orang perempuan macam Britney Spears, all these things, ini tak masuk. Orang yang menjaga kehormatan. Faham? Satu masalah dalam masyarakat kita, iaitu kita tak biasa, masyarakat kita jarang campur dengan orang-orang Kristian, dengan orang-orang Yahudi. Jadi dia tak faham. Yang keduanya, kena akuilah bahawa masyarakat kita adalah masyarakat yang jahil Quran, tidak baca terjemahan. Dia tak tahu ada peraturan begini. Kalaulah YouTube keluar bahawa berkahwin dengan Yahudi dan Kristian ini yang dibenarkan oleh Allah, bahawa kata ia boleh haru biru negara ini. Sebab masyarakat kita jahil. Bila mana kamu telah membayar mas kahwin dengan mereka dengan maksud menikahi, tidak maksud berzina, tidak pula menjadikan gundik-gundik. Ini tujuan kahwin. Memang untuk isteri, untuk keluarga, untuk anak-anak kalau diberi oleh Allah, tengok, bukan untuk zina dan bukan untuk gundik. Kalau tengok nikah mut'ah ni suka-suka ya, dia buat cerita lah, saya pun tak tahu. Dah lah tak ada wali, kau dengan aku ya, kau setuju kahwin dengan aku, setuju. Lepas ada perzinaan, okey, kita cerai. Katakan sah sekalipun, tapi tujuan hanya untuk zina, no, itu bukan dari agama. Ataupun gundik-gundik, kadang-kadang orang duduk kat sepadan, nak glamour untuk tayang, dia ada perempuan yang cantik, cun-cun malacun, can-can malichan, untuk tayang dengan berita sport saja. Itu bukan untuk isteri, untuk saja. Walaupun ini kasar, itu bukan dari agama. Itu sebab ayat ini kata, bernikah bukan untuk zina dan bukan untuk menjadikan sebagai gundik-gundik. Tengok ayat hujung. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka hapus amalannya dan di hari akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ingat, apa peraturan yang diharamkan dan apa? Bangkai, darah, daging babi, sembelihan selain daripada Allah tu, masih lagi tak terima, kamu kafir, awak rugi. Ayat yang keempat sebelumnya, binatang yang diterkam oleh binatang buas, makan dia, tak payah sembelih. Yang digigit oleh anjing pun tak ada yang suruh basuh dengan air, tak payah. 7 kali tak ada. Kalau nak basuh kotor, itu kerana halal dan thayyibah, tapi bukan dengan 7 air. Sebab ayat ini jelas. Jadi membenarkan bahawa sembelihan orang Yahudi dan Nasrani, kalau awak masih lagi tak sah lagi, awak berarti kafir. Awak lagi masih tidak membenarkan bahawa orang yang beriman boleh kahwin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani yang menjaga kehormatan,
berarti kamu kafir akan ayat Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran jelas menghalalkan makanan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani, dan dihalalkan berkahwin dengan perempuan menjaga kehormatan di kalangan ahli kitab sebelum kamu. Kalau kamu kafir, apa janji Allah? Bahwa akan hapus amalan kamu. Penat dia sembahyang, rugi. Kalau ada sembahyang beberapa kali, apa lagi? So, panduan mencari istri, cari perempuan menjaga kehormatan di kalangan orang beriman. Kalau tak temu, utamakan perempuan yang menjaga kehormatan daripada Yahudi dan Nasrani. Itu lebih baik daripada orang yang beriman tapi tidak menjaga kehormatan. Itu susunan ayat. Faham? Faham? Alright. Awak tengok ayat Mujadilah ayat 10. Mumtahanah, sorry, ayat 10 surah Al-Mumtahanah. Nampak? Muka surat 94, juzuk yang ke-28, Mumtahanah, ayat yang 10. Wahai orang beriman, apabila datang berhijrah kepada kamu perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami mereka, orang-orang yang kafir. Mereka tidak halal bagi orang kafir, dan orang kafir tidak halal pula bagi kamu. Ini kisah perempuan yang beriman lari daripada Mekah ke Madinah selepas perjanjian Hudaibiyah. Ataupun ada orang kafir, perempuan yang dah masuk Islam lari daripada suaminya di mana-mana tempat sekalipun, kat Malaysia ke mana-mana. Kalau mereka memang benar-benar beriman, kadang-kadang dia lari ni ada tujuan lain, dia buat salah ke sana tidak. Kalau dia lari meninggalkan suaminya itu memang orang beriman, maka jangan kau serahkan kepada suaminya yang masih kafir. Mereka tak halal, Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Serahkan kau dulu, bayar isteri kau ni berapa, bayar pada suaminya, Dan tidak ada dosa atas kamu mengawini apabila mereka telah membayar kepada mereka maharnya. Tengok susunan ayat yang terakhir, ayat yang terakhir bunyi ayat yang ke-10. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkahwinan dengan perempuan kafir. Jangan awak teruskan, ceraikan isteri kamu sekiranya isteri kamu adalah orang-orang yang kafir. Faham? Alright. Apa nak buat? Pilih punya pilih. Nampaknya baik, pakai tudung, pakai burqa, pakai cantik, alat cantik. Bila kahwin punya siap, masih nak cari sembahyang, nak cari batu kan bala, tak sembahyang batu tak sah. Ini orang yang tak ada, ini orang yang kafir. Sebab dia tak yakin bahawa Allah melihat nak cari batu sana sini. Ceraikan. Nampaknya baik, akhlaknya bagus, rupanya pengikut Tuhan Harun, Tuhan Langit, Al-Karam dan sebagainya, Abuya dan sebagainya. Walaupun carikan, pilih perempuan menjaga kehormatan karena beriman, nampak beriman, rupanya dia kafir, masih lagi percaya tangkal kubur dan sebagainya, maka ceraikan sahaja. Begitu juga kawin dengan Kristian dan juga Yahudi. Allah benarkan berkahwin dengan perempuan Yahudi, perempuan yang menjaga kehormatan Yahudi atau Kristian. Tetapi kalau dia masih lagi kafir, tetap kafir, maka ceraikanlah mereka. Tetapi kalau mereka tidak kafir, dia masih berpegang dengan agama mereka, maka kewajipan kamu melayan mereka dengan baik. Hari Jumaat awak pergi masjid, hari Sabtu hantar isteri yang pertama pergi sinagog, hari Ahad hantar isteri yang kedua pergi ke gereja. Begitulah. Sebab
Allah memang benarkan kamu berkahwin dengan perempuan yang menjaga kehormatan. Tetapi kalau dia tetap dengan yang kafir, katakan yang istri Kristian mengatakan bahawa aku yakin bahawa Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, ataupun orang Yahudi perempuan istrinya itu mengatakan bahawa Uzair itu memang anak Allah, Isa itu anak Allah, maka perintah dari Allah, ceraikan dengan baik. Ceraikan dengan baik. Jangan kamu cerca agama mereka. Ceraikan dengan baik. Faiza balagna ajal, apabila sampai akhir edahnya, maka kalau nak rujuk, rujuk dengan baik. Kalau nak cerai, ceraikan dengan baik. Awak sendiri kenal Encik Musa. Musa tu isteri yang pertama Kristian dekat mereka, tetapi selepas berapa lama dia ceraikan, dia bagi rumah dekat mereka kepada istrinya yang tetap Kristian. Dia balik ke Malaysia. Kemudian dia balik ke Jordan. Sahabat doktor seorang Abu Sal nama dia, daripada Jordan pun kahwin dengan perempuan Kristian Itali. Dia bagi rumah, selepas ceraikan rumah dekat Itali itu diserahkan pada istrinya. Hubungan masih lagi baik. Ingat, cerai dengan baik, jangan sumpah seranah dan sebagainya. Faham? Faham? Benar kahwin dengan cari perempuan beriman, cari perempuan menjaga kehormatan yang daripada orang beriman. Tak jumpa, cari perempuan menjaga kehormatan di kalangan Yahudi dan Nasrani. Okey? Tapi kalau awak tak jumpa juga cari jangan cari orang beriman tapi tak menjaga kehormatan. Jangan. Walaupun namanya Maimunah atau siapa nak. Nah, tak penting. Alright. Kalau dia tetap kafir, serahkan. Itu panduan untuk orang yang beriman. Ada apa awak nak faham setakat ini mengenai kahwin Kristian, kahwin Yahudi? Ada apa awak nak faham? Sebab ini daripada Al-Quran. Ingat tadi, kalau kamu kafir sesudah itu, hapus amalan kamu. Jangan cakap kahwin orang Kristian tak boleh. Sebab itu adalah peraturan dari Allah. Ada panduan saja yang kamu nak. Faham? Faham? Betul? Okey, tengok ayat 221 surah Al-Baqarah. Panduan mencari isteri. Isteri untuk suamiku. Dapat payung emas, tunggu cerita. Okey, whatever. Ayat 221. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak-budak mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati kamu. Jangan kahwin dengan perempuan musyrik. Musyrik menyembah berhala, baik Hindu ke, Buddha ke, apa yang ada patung, macam orang-orang Jepun nyembah matahari, benda-benda musyrik. Sebab dia ada benda yang disembah. Kafir tak sama. Kafir tak menyembah bendanya, dia menyembah benda khurafatnya. Tapi ini musyrik, haram kahwin. Tak boleh orang yang semacam Saruhan ke Hindu, jangan kahwin. Oh, cantik ke macam Kajol ke siapa ke, kalau dia musyrik, siapa-siapa yang menyembah berhala, haram kahwin, tak sah. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum dia beriman. Sebelum dia masuk Islam, tak boleh. Jangan kahwinkan perempuan yang beriman kepada orang musyrik. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hati kamu. Alright, ayat ini juga memberi amanah arahan tentang wali. Tentang wali. Faham? Jangan awak bawa anak dari orang pergi nikah kat Siam tanpa izin mak bapaknya. Bapaknya yang penting, maknya tak penting. Okey? Alright, tengok jangan awak bawa anak orang tanpa wali. Senang-senang je kat sana jadi wali hakim. Amboi. Orang yang tak tahu ujung pangkal kat sana jadi wali hakim. Macamlah kat sini tak ada hakim. Hakim dekat sini lebih berhak untuk menentukan kesahihan awak perlu wali hakim atau tidak.
Kalau saudara bapaknya tak ada, ataupun adik-beradik laki tak ada, atuknya laki tak ada, pakcik laki tak ada, ataupun sebab-sebab ada pakciknya tak nak menikahkan atau sebagainya, barulah wali hakim ambil masuk campur. Jangan pergi dekat Thailand ke, pergi kat mana-mana kau jadi wali hakim aku boleh. Dia kata macam tu sah. Allah, masuk kaki kau. Alright? No, jangan. Haram kahwin dengan perempuan musyrik. Jangan kahwinkan anak perempuan kamu dengan perempuan musyrik. Faham? Faham? Ada apa nak tanya? Setakat ni faham? Tengok ayat 84 dari surah At-Taubah. Ayat 84 dari surah At-Taubah ni cinta memilih isteri. Dan janganlah sekali-kali kamu sembahyangkan jenazah orang munafik di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di atas kuburnya. Ini hak-hak munafik, nanti saya terangkan. Jangan kamu sembahyangkan, haram sembahyangkan jenazah munafik, kalau kamu tahu. Alright. Jangan kamu berdiri, jangan kamu doakan. Kalau awak tak sembahyangkan, awak tak doakan, Allahumma ighfir lahu ta'ya. Haram sembahyangkan. Tapi kalau munafik mati di depan mata, awak boleh mandi kapan tanam boleh. Sembahyang aja haram. Doakan dia tak dibenarkan. Tengok, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini hak-hak munafik. Tengok ayat 85 surah At-Taubah. Janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hati kamu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Jangan kahwin dengan anak orang munafik. Jangan kahwin. Cari perempuan lain. Banyak awak yang takut. Ulas balik erti munafik. Munafik dan iman ini mengenai hati. Kita tak tahu sebab dia melibatkan jiwa dia dengan Tuhan. Awak tak ada hak, kita tak ada hak. Awak ni munafik, no, tak boleh. Ataupun awak ni orang beriman lah, no, tak boleh. Mereka sama-sama sujud kadang-kadang. Kadang-kadang yang munafik ini serbannya lebih besar daripada baising. Sebab munafik dan iman ini mengenai jiwa. Ingat, kita tak boleh katakan orang ni munafik. Tetapi kita kenal daripada ciri-ciri. Kalau ada ciri-ciri munafik ini, maka kita letakkan hukum munafik terhadap mereka. Yang pertama, jangan sembahyangkan jenazahnya, jangan doakannya, jangan kahwin dengan anaknya. Ayat 85 jelas, jangan kahwin dengan anak-anak munafik. Ciri munafik yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran yang kamu senang perhatikan, yaitu orang munafik itu menggunakan sumpah-sumpah bohong sebagai perisai. Ini ciri yang paling jelas. Dalam dua muka sekalipun, kalau dia menggunakan sumpah-sumpah bohong, maka ada ciri munafik dekat situ, maka layan dia sebagai munafik. Contoh sebahagian daripada Syiah, sebahagian dia gunakan nama gempak, Ayatullah, Ruhullah, Nasrullah, Hizbullah. Siapa dia tu yang layak memakai gelaran Ayatullah? Kamu seperti Al-Quran berjalan ke? Siapa kamu itu sampai layak memakai gelaran Ruhullah? Mulia ke kamu sampai macam Ruh Allah tu? Mulia ke kamu sampai macam Nasrullah, Nas Allah tu? Orang beriman merendah diri di depan Tuhan. Abdullah, Abdul Malik, Abdul Rahman, hamba kepada
Allah, bukan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kalau ada ciri macam ni, tak kira Syiah ke apa ke, kadang-kadang digunakan Al-Maulana, Al-Syekh, Al-Habibi, macam-macam Al-Kiai, Al-Bunda. Macam lah mulia benar. Awak tinggalkan orang ni, cuma nak mengkaburi mata dia. Al-Habibi, Al-Maulana datang daripada sufi kubur daripada Indonesia. Syekh bukan main syekh, gelaran sampai sedekut. Alright, itu yang pertama. Orang yang menggunakan perisai-perisai, sumpah-sumpah sebagai perisai, sumpah bohong. Satu lagi yang banyak kali saya ulas, bomoh ataupun kahin. Sekarang dah tak panggil bomoh, dah tak glamour, pawang dah tak main, dipanggil ustaz. Alright, asal ada ciri munafik, anggap dia sebagai munafik. Ingat, dia tak boleh kata dia munafik. Ingat, alright. Contoh, dia bohong atas nama Allah. Ini air campur kemenyan, boleh halau sihir, itu namanya bohong. Ini air campur kemenyan, insya-Allah. Dekat situ ada ciri munafik, sebab dia bohong atas nama Allah. Ini air 7 masjid ambil waktu azan, amboi. Macamlah waktu azan dengan tak waktu azan air lain. Ini kasih minum anak boleh jadi pandai. Anak dia baik bongok juga, tak pandai mana pun. Tetapi apabila dikatakan insya-Allah, amboi, maka orang pun percaya dia bohong atas nama Allah. Ini adalah munafik, ciri munafik. Ciri munafik. Alright. Kadang-kadang lembut gigi dari lidah, wak ni ikhtiar sahaja, yang baikkan Allah. Sedap ya. Padahal cuma air campur kemenyan. Ni air 40 juzuk. 40 juzuk ke 50 juzuk. Simbah dekat kedai niaga laris, yang jual air sendiri dan nak kelangkuk. McDonald tak pakai tangkal dan sana, seluruh dunia boleh laris. Sebab dia bohong atas nama Allah. Jangan kamu kahwini anak-anak munafik ni. Anak bomoh ni jangan awak kahwin. Nanti dah kahwin kena santau dengan bapak mertua kau, baru kau tahu. Kita tengok bapak bomoh Malaysia yang jual air bertahun-tahun, mengkeduk, menjual air, ayat-ayat Allah dengan jalan menipu. Air itu buat tangkal air ni aja. Apabila baru-baru ni sakit jantung, masuk IJN pula. Tak ada pakai air tangkalan sana sini kan? Pasal tak? Pasal tak? Dan itulah memang daripada perubatan Islam. Ahmad Muhammad Kembar Siam dipisahkan di Jeddah Hospital. Kita kehilangan ramai-ramai pakar-pakar kita yang berhijrah ke Saudi Arabia. Mereka punya hospital yang canggih-canggih, alat-alat yang canggih, bukan pakai ayat sahaja, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha. No, bukan. Itu kerja munafik. Kita tengok kesudahan. Kita tengok kesudahan bomoh. Perhatikanlah, sama-sama kita perhatikan di mana kesudahannya para bomoh yang dikata handal ini. Kita tengok kesudahannya. Kalau tengok dalam Al-Quran, mereka akan melarat di penghujung. Kita perhatikan, sama-sama kita perhatikan. Sebab dia menipu atas jalan, atas nama Allah. Alright, ulang balik. Cari perempuan yang menjaga kehormatan di kalangan orang beriman. Tak boleh, tak temu. Cari perempuan yang menjaga kehormatan di kalangan ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Kalau dia kafir juga, kaki kubur whatever, ceraikan. Haram kawin dengan perempuan musyrik, Buddha, Hindu, tak boleh. Alright? Haram kawinkan anak kamu dengan orang-orang musyrik, tak boleh. Jangan kamu kawin dengan anak orang-orang munafik. Ulas, ada ciri munafik, awak layan macam munafik.
Tapi kita tak boleh kata, "Weh, bohong, kau ni munafik kau." Right? Weh, orang Syiah, kau ni munafik tadi. Dalam Al-Quran sebut munafik, kau tak kira apa nama itu boleh pukul-pukul. Bohong kau, ustaz kau, Syiah kau, Tuan Harun kau, benda kau, whatever. Ada ciri munafik, jangan kamu kawinkan anak. Jangan kawini anak mereka. Faham? Faham? Itu mengenai munafik. Ada apa yang kamu tak faham tentang memilih isteri? Tengok ayat 44 surah Al-Ma'idah. Ini mengenai ahli kitab. Okay, tengok ayat 44. 44 surah Al-Ma'idah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi mereka yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Janganlah kamu takut kepada manusia, janganlah kamu takut kepadaku. Ini ayat Al-Quran. Allah perintahkan orang Bani Israel, orang Yahudi, mengikut kitab Taurat. Ingat, biarkan orang Yahudi mengikut kitab Taurat. Jangan kamu halang-halang mereka. Itu memang Allah turunkan kitab Taurat untuk Bani Israel. Di dalamnya ada keterangan untuk mereka. Jangan kamu halangi. Okay? Dan kami tetapkan terhadap mereka di dalam kitab Taurat bahawa jiwa dibalas jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, telinga dengan telinga, luka pun ada kisahnya. Ini peraturan dalam kitab Taurat. Kau cucuk mataku, aku cucuk mata kau balik. Kisah. Tengok ayat yang cantik ujungnya. Barang siapa yang melepaskan haknya, maka melepaskan itu menjadi penebus dosa baginya. Itu saya kata, maafkan orang yang menyakiti hati kamu, kamu maafkan saja. Memaafkan orang yang dengki kepada kamu itu, mudah-mudahan yang termasuk dalam ayat ini menghapuskan dosa-dosa kita yang lampau. Cuba angkat tangan siapa yang tak pernah buat dosa kat sini. Angkat tangan. Wah, dia juga tak, doktor pun tak angkat tangan, awak tak nampak kan? Okey, alright. Jadi maafkan orang. Orang aniaya kamu, maafkan. Mudah-mudahan seperti ayat ini, barang siapa yang melepaskan haknya, dia akan menjadi penebus dosa. Ini janji Allah. Maafkan Allah. Awak tak ada dendam kesumat yang melampau sangat. Tahan marah. Tahan marah. Dalam sejarah Rasul kalau marah cuma berkerut dahi je, sampai berpeluh je. Okey, itu dalam dalam apa sirah. Okey. Tengok barang siapa yang diturunkan, barang siapa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang yang zalim. Tengok ayat 46. Dan kami iringi jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Berarti Nabi Isa orang Bani Israel membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu membenarkan kitab Taurat, dan kami memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, menjadi petunjuk ajaran kepada orang-orang yang bertakwa. Hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Tengok, Allah turunkan kitab Taurat untuk orang Bani Israel. Allah turunkan kitab Injil untuk orang Nasara, untuk orang Nasrani, orang Kristian. Jangan kamu halang mereka nak membaca kitab mereka. Jangan kamu halang. Sebab itu perintah dari Allah. Memang dia kena ikut kitab Injil. Yang awak halang dia nak pakai kalimah Allah, dia nak buat apa? Suka hati dia. Nak terjemah dalam bahasa Melayu, nak buat apa? Memang ada orang Melayu Kristian pun. Jangan kamu halang. Sebab memang Allah perintahkan untuk orang Bani Israel mengikut kitab Taurat, orang Nasara ikut kitab Injil, Bible. Biarkan mereka.
kamu jangan terlibat. Kalau mufti mengatakan buat fatwa, siapa mengatakan kalimah Allah dia kata murtad, biar mufti telan fatwa dia. Melayu kat Malaysia Semenanjung tak murtad, kalau kat Sabah Sarawak murtad, ni fatwa apa tak payah. Cuma kadang-kadang kerajaan terpaksa mengambil tindakan atas dasar keselamatan negara. Itu je. Bukan atas dasar agama. Kadang-kadang ni pasal kepentingan Hendra. Dia gunakan fatwa ni untuk kepentingan membela bangsa dia. Ini haru biru. Jadi kerajaan terpaksa mengambil tindakan mengharamkan kalimah. Daripada sudut agama, kamu jangan halang orang Kristian membaca Bible, jangan halang mereka nak baca terjemahan dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Nak kalimah Allah seperti itu. Yang jadi kecoh ni sebenarnya bukan sebab Kristian masuk kalimah Allah dan sebagainya. Yang jadi kecoh ni adalah orang Melayu sendiri yang tidak membaca Al-Quran. Itu je. Bukannya menghalang orang Kristian pakai terjemahan Melayu. Bahkan Al-Quran terjemahan Melayu ini tidak dibenarkan dijual dekat Malaysia. Awak carilah mana-mana. Kalau anak Al-Quran ni awak kena pergi dekat Saudi Arabia, umrah, haji, baru awak dapat kat sana. Saya tak tahu alasan birokrasi apa. Tak dibenarkan jual dalam Malaysia. Berarti bukan orang Kristian yang tak boleh baca kitab Bible. Orang Islam nak baca terjemahan pun bersepah surah Yasin dekat masjid. Menimbun surah Yasin bersepah. Okay? Orang-orang Melayu ditakut-takutkan untuk membaca Al-Quran. Nanti kalau baca Quran jadi Wahabi. Kalau baca Quran tak ada guru, gurunya setan. Baik, jangan baca. Akhirnya orang Melayu pun tak membaca Al-Quran. Takut dengan bayang-bayang sendiri. Ustaz-ustaz Malaysia ni sendiri, sebahagian mereka yang terlibat dalam jabatan-jabatan agama sendiri, menghalang terjemahan Al-Quran. Nak menyampaikan Al-Quran pun dihalang. Saya tak tahu kitab yang diakui oleh pusat penterjemahan dunia dekat Saudi Arabia tidak dibenarkan dijual dekat Malaysia. Kalau you nak, you boleh pergi Saudi Arabia sendiri. Alright. Tengok ayat yang ke-48. Dan kami turunkan kepada kamu Al-Quran. Jelas kan? Biar Yahudi ikut Taurat, orang Kristian ikut Bible, kamu ikut Al-Quran. Okay? Membenarkan kitab sebelumnya, okay, yang diturunkan sebelumnya, dan menjadi batu ujian. Inilah Al-Quran. Tengok. Awak nak baca Bible boleh. Awak beriman Bible pun boleh, tapi jangan amal. Tetapi sebab membenarkan apa? Awak beriman, bukannya apa? Beriman pada kitab-kitab sebelumnya. Tapi kalau ada fakta yang salah dalam Bible atau Taurat, Al-Quran lah yang jadi panduannya. Fakta yang salah dalam Bible, katakanlah dalam Bible, saya pun tak tahu dalam Bible ada Tuhan 3 dalam 1, 1, 3, saya pun tak baca. Tak tahu Dr. Aida dah baca dah? Ada ke Bible yang Tuhan 3 dalam 1? Saya tak temui sebenarnya, saya tak baca sampai habis, saya baca sedikit. Kalau ada fakta yang salah begitu, tinggalkan, sebab Al-Quran lah yang menjadi panduan. Tetapi jangan kamu halang orang Yahudi nak baca Taurat, orang Kristian nak baca Injil, nak baca Bible. Jangan. Ada hak-hak yang Allah perintahkan untuk kita ikut. Kita ikut Al-Quran. Kita ikut Al-Quran sebagai batu panduan. Kalau Bible itu tak salah, tak jadi masalah. Okay? Alright? Contoh Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu mereka untuk meninggalkan kebenaran yang datang kepada kamu. Tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Tiap-tiap umat ada peraturannya. Orang-orang Yahudi ada peraturan, orang-orang Nasrani pun ada peraturan. Kita pun ada peraturan. Akidah yang sama. Akidah yang sama. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Hari pembangkitan, orang yang beramal akan masuk surga. Okay, tengok sekiranya Allah menghendaki, nescaya kami jadikan kamu satu umat saja. Allah nak menguji kamu terhadap pemberiannya. Atas kehendak Allah. Kalau tak jadi satu umat sahaja, Islam semua. Bukan Allah kehendak begitu. Allah memang memberi kebebasan kamu.
Nak masuk surga boleh, nak masuk neraka pun boleh. Awak nak ikut Al-Quran pun boleh, awak tak nak baca suka tingkau. Memang atas kehendak Allah barulah berhak. Cemerlang tak duduk SPM, mana boleh cemerlang, mesti di faham. Maka berlomba-lombalah kamu berbuat kebajikan, wahai orang Yahudi, wahai orang Kristian, wahai orang Islam, buatlah kebaikan. Kamu ikut Quran, mereka ikut kitab mereka. Jangan halang hanya kepada Allah kembali kepada. Semua kita akan balik kepada Allah, ingat. Dan akan diberitahukan kepada kamu apa yang telah kamu perselisihkan. Allah akan beritahu kita nanti, ini kalimah Allah ini boleh atau tidak. Orang yang bertekak menahankan boleh, dan orang yang bertekak mengatakan tak boleh, orang yang mengatakan kalau boleh jadi murtad dan sebagainya. Demi Allah, Allah akan selesaikan di hari pembalasan kelak. Tetapi saya ingatkan kamu, berpegang terus dengan Al-Quran. Kamu jangan lepas. Ingat pada kuliah lepas, hadis mutawatir, aku tinggalkan kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang kepada keduanya, Al-Quran wa pegang aja, jangan takut. Mufti Malaysia pun tak sama dengan mufti Arab dan mufti sebagainya. Selagi awak berpegang kepada Al-Quran, jangan takut. Okey, sebab itu perintah dari Allah. Alright, cuba awak tengok ayat 63 dari surah Al-Baqarah. Ini peraturan mengenai orang Yahudi dan Nasrani. Jangan buat suka-suka, tolong. Mereka juga mengikuti para nabi. Awak kata orang Yahudi, orang Bani Israel jahat. No, tidak. Nabi Musa itu pun Nabi Harun, Nabi Ilyas, Ilyasa, Zakaria, no, Daniel, Uzair, itu semua orang-orang Bani Israel. Nabi Isa itu cuma Bani Israel. Kalau awak kata Israel semua salah, bengong awak. Faham? Alright? Jangan kamu suka-suka ada peraturan dalam agama. Kita tengok ayat 62 surah Al-Baqarah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa nasara was-sabiina man amana billah. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang Sabi'in. Antara 4 kategori ini, orang musyrik tak masuk, orang yang menyembah berhala tak masuk, orang mukmin, orang Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Siapa saja di antara mereka, syarat dia apa? Benar-benar beriman kepada Allah. Mesti beriman kepada Allah. Berarti orang Yahudi, orang Nasrani ini ada yang beriman kepada Allah juga. Bukan semua bengong Tuhan tiga dalam satu dalam tiga. Macam orang Islam, bukan semua bengong pakai batu Karbala dan sebagainya. Sekelompok manusia je. Okey, alright. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Ingat, dalam Bible pun ada hari kebangkitan, resurrection. Ada? Alright. Dia pun ada surga neraka. Kalau dia beriman pada Allah, tu ceritalah perkataan haleluya. Itu pun makna dia sama dari bahasa Ibrani yang bermaksud la ilaha illallah. Tak tahulah, itu cuma dengar cerita. Sebab masa waktu di Jordan ada hamba Allah. Bila tanya orang Kristian, haleluya tahu, dia pun tak tahu. Tapi dalam bahasa Ibrani berasal daripada la ilaha illallah. Saya tak tahu kebenaran ayat itu. Okey, alright. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Tengok ayat yang ketiga, dan beramal soleh. Dan beramal soleh, mereka akan mendapat ganjaran dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Berarti 4 kategori 4 ini, yaitu orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Kalau dia benar-benar beriman pada Allah, orang Islam pun kalau tak beriman betul-betul masih lagi tangkal jampi sana sini, no, tertutup pintu surga untuk kamu. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, syarat dia beriman kepada Allah, hari akhirat, beramal. Mesti amal lah. Kalau kau tak amal tak guna.
dia berhak untuk masuk surga Allah. Jangan awak ingat orang Yahudi, orang Nasrani tak boleh masuk surga Allah. Ingat, orang Bani Israel, Nabi Musa, Nabi sebelumnya juga adalah orang-orang Bani Israel. Ulas sedikit, orang beriman kamu tahu, orang Yahudi pun sedia maklum, orang Nasrani kamu pun tahu, tapi orang-orang Sabi'in, orang Sabi'in ini saya lebih setuju kepada tafsir Said Qutb. Orang Sabi'in ini adalah orang yang mencari agama ketika masyarakatnya dah tak tentu ada kitab dan sebagainya. Contoh orang Sabi'in ini macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, masyarakatnya nyembah patung dan sebagainya, dia mengasingkan diri, dia cari agama. Seperti Rasulullah sendiri, dekat Mekah itu, dekat antara Safa dan Marwah ada patung sebesar tidak yang bernama Al-Uzza. Nabi tak nak terlibat, Nabi mengasingkan diri. Inilah dikatakan sebagai orang ataupun orang asli, orang-orang yang tak sampai seruan, kawan-kawannya nyembah patung dan sana, dia punya jiwa dia, sebab wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang jiwa setiap manusia boleh membezakan antara yang jalan takwa, jalan sesat. Kadang-kadang di kalangan orang asli dia tak ada kitab Quran pun. Kawan-kawannya menyembah batu sana sini, dia tak, aku tak nak. Dia tak nak. So orang yang begini, mungkin syariat tak sampai, tak adalah kahwin boleh 3 ke benda undang-undang habis bayar sebab tak ada syariat, tapi dia dari segi akidah mereka betul, maka mereka ini juga berhak untuk masuk syurga Allah. Itu janji Allah. Ayat ini sebenarnya diulangi pada surah Al-An'am sana. Sesungguhnya orang-orang beriman, Yahudi, Nasrani dan Sabi'in, jika mereka benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal, tak ada kekhawatiran pada mereka, dia akan mendapat ganjaran dari Allah. Baik, ada apa awak nak tanya mengenai kahwin Kristian, kahwin Yahudi? Ada apa nak tanya? Jelas? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.